Okey, soalan 21. Soalan bab metrik. Okey, di sini ada pendarapan skala ni. Nombor 3. 3 ni perlu didarab dengan semua yang di dalam matriks yang pertama ni. Okey. So, 3 darab 4, 12. 3 darab 2, 6. 3 darab 3, 9. 3 darab negatif 1, negatif 3. Kemudian kalau baru kita tolak dengan matrik yang berikutnya. Okey, kita tolak. Yang pertama ni, kedudukan yang pertama. Atas pertama 12 tolak dengan 2. Dapat 10. Okey. So, kita boleh tengok jawapan yang betul 10. Yang ni 10. So, jawapannya sama ada A ataupun C. Kemudian kita buat yang berikutnya yang ini. 4 dengan 8. Jadi, kedudukan di bawah sebelah kiri. 6 tolak dengan negatif 2. Guna kalkulator dapat 8. Jadi yang betulnya yang bawah ni lah 8. So jawapan dia C. Tidak perlulah kita buat semua pengujian sebabnya untuk menjimatkan masa lah. Okey, rajah 8 menunjukkan sebuah heksagon PQRSTU. Okey, di mana untuk makluman heksagon mempunyai 6 sisi lah. Okey, 6 sisi. Macam mana cikgu ingat? Ini S ni maksudnya 6, 6 sisi. 6 sisi ni yang ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana dalam heksagon hasil tambah sudutnya ialah 720. Okey, yang ni pun mendatangkan masalah juga kalau kamu menghafal, tiba-tiba dalam exam kamu lupa. Jadi di sini, cikgu tidak hafal, cikgu hanya buat begini. Cikgu bahagikan ini kepada dua bentuk segi 4. Satu segi 4 mempunyai 360 darjah. Jadi kalau ada 2 segi 4 di sini, so jawapan dia kali 2 lah. Ataupun tambah lagi 360, jadi 720 darjah. Okey. Jadi ini sudut DT ini satu bulatan 360. Jadi sudut DT 360 tolak dengan 360 tolak dengan 120, kamu akan dapat 240. Okey, 240 untuk sudut T. Jadi di sini 150 tambah 240 darjah tambah di sini ada 2N. N. Jadi 2N. Kemudian M pun sama ada 2 juga. M tambah dengan M jadi 2M. Sama dengan 720 darjah. Okey, jadi kita permudahkan. Pindah semua yang 150, 240 ke sebelah kanan. Jadi tambah jadi tolak 150 darjah. Tolak 240 darjah. Kita akan dapat 330 darjah. Okey, ini untuk 2N. 2N tambah 2M. Sedangkan soalan minta M tambah M saja. Kita mau hapuskan 2. Jadi kita faktorkan 2. Keluarkan 2. 2 darab N, 2 darab M. Okey. Yang sebelah kanan kita salin balik. Kemudian kita mau hapuskan 2 sebab kita nak sama macam soalan. N tambah M. 2 kurungan. Kurungan maksud darab. Pindah ke sebelah sini jadi bahagi. So, 330 bagi 2 dapat 165 darjah. Okey. So, jawapan dia B. Okey, soalan nombor 23. Rajah 9 menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak PQRS ialah sebuah segi 4 tepat. Hitung isi padu dalam sentimeter padu prisma itu. Okey, untuk soalan ini rumus disediakan. Okey, rumus dalam buku soalan disediakan nombor 12, rumus nombor 12. Okey, jadi kita guna saja rumus yang diberikan. Luas kerata rentas bahagian yang ini.
Okey, bahagian ni. Luas kerata rentas di sini bentuknya segitiga. Jadi, formula segitiga setengah darab tapak darab tinggi. Jadi, tapak di sini kita tahu tapak dia yang bawah ni tapak 12. Jadi, tinggi kita tidak tahu. Tinggi yang ini. Okey. 13 yang di sini ni sama dengan yang ni ni. 13 sama yang ni. Ini bukan tinggi. Okey, ini bukan tinggi. Kita tidak boleh ambil ini sebagai tinggi. Tinggi mesti tegak yang ni. Jadi, terpaksa guna teorem Pythagoras. Okey, untuk mencari tinggi di sini, teorem Pythagoras, hypotenuse. Okey, tolak dengan sisi. Okey, maka kita akan dapat tinggi punca kuasa 2. Okey, guna kalkulator kita akan dapat 9 tolak 100 dapat 5. Okey, kita dapat 5. Maka tinggi dia 5. Yang ni selesai guna kalkulator teorem Pythagoras. Okey, kalau kamu tidak arif, tidak kuasai lagi, rujuk buku teks tingkatan 1. Okey, jadi tinggi dia 5. Selesaikan yang ini, kamu akan dapat 30. Okey, jadi luas kerata rentas 30 darab dengan tinggi yang ini. Okey, 18. Jadi, dapatlah jawapan dia 540. Okey, itu kaedah yang pertama yang menggunakan rumus. Okey, cikgu akan tunjuk lagi satu cara tanpa menggunakan rumus, iaitu kita anggapkan, okey, kita jadikan bentuk ini sebuah cuboid. Kemudian kita bahagi 2. Okey, untuk cuboid, isi padu cuboid sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang dia 18, lebar dia 12. Tinggi tadi kita sudah cari tadi 5 darab dengan 5. So, jawapan dia 1080. Ini untuk cuboid. Tapi bentuk asalnya separuh daripada cuboid. Isi padu prisma. Jadi, separuh 1050 bahagi 2 lah. Dapat 540. Itu kaedah yang kedua. Yang tadi ni kaedah yang pertama yang menggunakan rumus. Okey, soalan 24. Rajah 10 menunjukkan PUV dan QRS ialah tangent. Okey, jadi di sini ada 2 tangent. Ini tangent. Dan lagi satu yang ni pun tangent juga ni, garis tangent. Okey, kepada bulatan QSTU. Okey, soalan. Simbol sudut ni, sudut SQR sama dengan, okey, di mana sudut SQR? SQR. Jadi, sudutnya di sini Okey. Sudut di antara perentas dengan tangent. Ni, perentas dengan tangent, garis tangent ni tadi, adalah sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkup oleh perentas tersebut. Okey, ni. Yang ini adalah tembereng. Ini adalah tembereng. Yang ini tadi sudut. Okey, sudut dia. Jadi, sudut di sini sama dengan sudut yang di sini. Okey, sudut di antara perentas. Ini perentas dengan tangent. Sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkup oleh perentas tersebut. Yang ini. Okey, jadi sudut dia sama dengan ini segitiga dia. Yang ini.
So, jawapan dia SUQ ataupun QUS. Jadi, sama dengan B. Okay. Kalau yang ni sudut di sebelah sini, yang ini soalan tidak tanyalah. Yang ini sudut di antara perentas dengan tangent ni, yang ini sama dengan sudut yang ini. Okey, soalan 25, rajah 11 menunjukkan dua poligon A dan poligon B dilukis pada suatu satah catis. A ialah image. Okay, A ini ialah image bagi B. So, yang ini image, yang ini objek. Di bawah satu transformasi, cari koordinat bagi titik P. Mana titik P? Okey, di sini titik P. Di bawah transformasi yang sama. Sebelum kita jawab soalan cari koordinat titik P, kita tengok dulu image objek B bertukar jadi objek A. Bergerak jadi objek A, iaitu ini adalah putaran. Okey, sebab kedudukan bentuknya sudah berubah. Jadi kita tengok di sini yang ini adalah rotation, putaran. Jadi putaran kita mesti tahu di mana dia punya titik putaran dia. Okey. Dia putar. Kita ambil satu titik yang sepadan. Contohnya yang ini dengan yang ini. Okey. So titik putaran dia di sinilah. Okey, dia putarkan dari sini. Di sini. Okey, ini putaran 180 darjah. So, yang ini pun kalau 180 darjah dia lawan jam boleh, putar jam pun sama juga. Okey, so yang ini putar 180 darjah, putar ke sini. So, jawapannya di sinilah. Okey. So, jawapan dia negatif 31. Negatif 31 jawapan dia A. Okay, soalan 26, rajah 12 menunjukkan dua pentagon M dan N dilukis pada satu satah catis. M ialah image bagi N di bawah satu pembesaran. Okey, tentukan atau cari faktor skala dan pusat pembesaran. Untuk faktor skala, sekiranya kamu lupa, di sini dalam rumus telah disediakan. Okey, nombor 17 dalam rumus, PA tanda per dengan PA. Tanda ni maksudnya image. Image bahagi dengan objek. Untuk mencari faktor skala, simbol dia K sama dengan image bahagi objek. Yang mana satu image? Ada dua bentuk ni. Sudah dinyatakan dalam soalan. M ialah image. M ialah image. Yang ini image M. Yang kecil. Yang besar ini ialah objek. So, image-nya berapa? Untuk menentukan image, kita ambil garis yang sepadan. Berapa jarak di sini dengan yang di atas ni. Ini objek. Jadi, 2 per dengan, ini 2 into image. Objeknya 4. Jadi, 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Jadi, jawapannya sama ada C, B ataupun D. Okay, seterusnya kita akan tentukan pula pusat pembesaran. Bagaimana menentukan pusat pembesaran? Ialah dengan kita garis sekurang-kurangnya 2 garisan. Okey, kita cari dulu bucu yang sepadan. Contoh di sini bucu sepadan dengan di sini muncung dia ni. Muncung pentagon ni. Okey, jadi ambil pembaris, kita garis. Okey, guna pembaris lah. Kemudian mana lagi? Kita ambil bucu yang ni. Sepadan dengan bucu yang ni lah. Okay. Dia ambil pembaris, garis. Okay. So, di mana persilangan, di situlah dinamakan pusat pembesaran. So, di sini. Bersilang. Okey, bacaan. Koordinat dia, kita ambil paksi X dahulu. Di sini 7. Paksi Y-nya 9. Okey, jadi koordinat di sini ataupun pusat pembesaran 7, 9. Okey,
Hati-hati, nampak yang D ni 97. Tapi jawapannya 79. So, jawapan dia B. Okey, soalan 27. Rajah 13 menunjukkan dua segitiga PQS. Okey, dan juga segitiga QRS. Okey, di mana segitiga PQS ialah segitiga bersudut tegak dan QRS bukan segitiga bersudut tegak. Okey, kemudian kita lengkapkan pada rajah dengan label S ke R 8 cm. Kita letak di sini 8 cm. P ke Q 16 cm. Kemudian seterusnya, okey, cikgu tulis di sini 5 SR sama dengan 2 PS. Apakah nilai yang kita tahu? S ke R kan kita tahu 8 cm. Daripada sini ni 8 cm. Jadi masuk nilai S ke R 8 cm. Kemudian selesaikan 5 darab 8, 40. Kemudian 2 darab PS pindah ke sebelah kiri, darab jadi bahagi. Okay, so guna kalkulator 40 bagi 2, 20. Okay, so P ke S panjangnya 20 cm. Soalan suruh kita mencari cos dan juga tan. Cos X tan Y. Jadi cikgu ulang semula. Tajuk trigonometri, sin, cos, tan. Okey, cara ingat dia saya tak hafal. Macam-macam cara lah kamu boleh guna untuk kamu ingat di sini. Cos. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey. T di sini maksudnya tentang. Sin theta sama dengan tentang per dengan hypotenuse. Okey. Kalau di sini K cos, S di sini sebelahan. Kemudian H hypotenuse. Tentu tan T ni pula tentang dan per dengan S di sini sebelahan. Okey. Jadi di sini cos X. Cos maksudnya ni sebelah. Sebelah paling dekat sekali. Okey, sebelah 16, hypotenuse yang ini 20. Jadi cos X sama dengan sebelah 16 per dengan 20. Kemudian tambah. Okey, untuk tan di sini kita tidak dapat menentukan yang mana sebelah hypotenuse. Kita kena guna yang di sebelah sini. Okey, sukuan yang kedua. Okey, untuk sukuan kedua, untuk tan, sukuan kedua, ingat kembalilah. A, S, T, K. Ini all positif, semua positif. Yang ini sin sahaja positif. Yang sukuan ketiga tan sahaja positif. Sukuan keempat cos sahaja positif. Tapi kita tidak dapat cari tan Y darjah. Kita terpaksa guna sebelahnya. Okey, jadi di sebelahnya dia sudah masuk sukuan yang kedua. Jadi tannya negatif. Okey, letak siap-siap negatif. Tan bermaksud tentang yang paling jauh sekali. 16. Okey, per dengan sebelah garisan ni. Okey, sebelah garisan ni. Jadi kita tidak tahu panjang garis ini, terpaksalah kita menggunakan teorem Pythagoras. Untuk mencari sisi 20, guna hypotenuse dulu, 20 kuasa 2. Tolak dengan 16 kuasa 2. Guna kalkulator, dapat 144. Punca kuasa 2, 144, 12. Jadi, sebelahannya ialah 12 cm. Jadi, negatif 16 per 12. Kamu selesaikan menggunakan kalkulator, akan dapat negatif 8 per 15. Okay, so jawapan dia B.
Okey, soalan 29. Antara berikut yang manakah pernyataan majmuk dan palsu? Perkataan majmuk ni dalam perkataan tersebut dia ada perkataan atau ataupun dan lah. Okey, kita tengok A ni 2 kuasa 3 sama dengan 6. Yang ini 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2 bukannya 6, 8. So ini palsu. Palsu atau negatif 3 kuasa 2, okey, sama dengan 9. Yang ini benar. Okey, jadi cikgu sediakan sudah jadual di sini. Jadual ini cikgu ambil daripada buku teks muka surat 61. Okey, yang ini A itu atau, okey, kolom yang ini palsu atau benar, maka jawapannya ialah benar. Ini jawapannya benar. Dengan merujuk kepada jadual. Okey, 5 subset kepada 257 benar. Atau 12 bukan unsur bagi gandaan 3. Gandaan 3 ialah 3, 6, 9, 12. Yang ini dikata bukan. Palsulah sebabnya 12 ini ada dalam gandaan 3. Jadi benar atau palsu juga benar. Okey, seterusnya perkataan dan pula di sini, rujuk kepada dan di sini. Okey, jawapan ada di bahagian ini. 3x tambah 7x sama dengan 10x benar. Benar dan 4 ialah faktor bagi 114. Jadi adakah 4 ini faktor bagi 114? Okey, bagaimana menentukan dia? Kita ambil 114 bahagi tepat dengan 4. Tidak boleh dia ada baki. Okey, dia ada baki ataupun dia dapat jawapan dalam perpuluhan 28.5. Jadi 4 ni bukan faktor bagi 14. Yang ini palsu. Jadi benar atau palsu, jawapan dia palsu. So jawapan dia C. Okey. Jadi kita tidak ujilah untuk D ni. Okey, soalan 30, rajah 15 menunjukkan suatu implikasi. Jika P ialah nombor genap, maka P boleh dibagi tepat dengan 2. Antara yang berikut yang manakah songsangan? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kalau akas, ulang kembali tajuk ni. Soalan tanya songsangan, cikgu ulang akas dululah. Kalau akas, okey, terbalikkan. Ini ayat yang di depan, yang ini ayat yang di belakang. Kalau akas terbalik, ayat yang di belakang ditulis di depan, ayat yang di depan ditulis di belakang. Okey, tapi untuk songsangan, ia adalah ayat penafian bagi implikasi. Okey, ayat penafian bagi implikasi. Jadi, ayat penafian jika P ialah nombor genap. Okey, jadi kalau ayat penafian jika P bukan nombor genap, okey, maka P tidak boleh. Tidak boleh dibahagi. Ayat belakang pun kita buat ayat penafian. Tepat dengan 2. Okey, jadi jawapan yang sama dengan yang cikgu tulis dengan pen warna merah adalah C. Okey, untuk A ini kalau kita perhatikan, A ni ialah akas. Okey, kalau jika P bukan nombor genap, maka P boleh. Ini salah lah. Okey. Jika P tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, kita tengok D. Jika P tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, okay, maka P bukan nombor genap. Yang ini ialah kontrapositif. Okay, kontrapositif ini adalah penafian bagi ayat penafian bagi akas. Okay, jadi satu cara, kamu ingat dia punya susunan implikasi, akas, songsangan, kontrapositif.
Kalau akas terbalik, ayat implikasi. Kalau songsangan, ayat penafian bagi implikasi. Kalau soalan tanya kontrapositif, ialah ayat penafian bagi akas.